A. 2. B. 2 B. 3. B. B. 4. D. D daun kan. 5. B. B. 6. C. B. 6 apa? 6 C ke B ke A Saya dapat ke B. kamu dapat B nombor 6. Jawapan dia B. Tak apa, siapa yang salah tu nanti kita discuss lah kan. Okay, ambil jawapan dulu. Okay, soalan clone SPM 1. 1. C. C. 2. A. Oh, dua dapat A. 2 jawapan dia D. Okay, nanti kita tengok. 3. 3 jawapan dia D. Okay. 4 jawapan dia A. 5 jawapan dia C. 6 jawapan dia A. Okay. Dapat tak dapat bagi tahu. 7. 7 jawapan dia B. 8 jawapan dia A. 9 jawapan dia B. 10 jawapan dia B. 11 jawapan dia A. Okey. Soalan ramalan. 1 jawapan dia C. 2 jawapan dia C. 3 jawapan dia B. 4 jawapan dia C. 5 jawapan dia A. 6 jawapan dia D. Daun. Okey, seterusnya 7 jawapan dia D. 8 jawapan dia B. 9 jawapan dia A. 10 B batu. 11 cacing. 12 daun. 13 batu. 14 daun. 15 cacing. 16 cacing. 17 cacing. 18 ayam. Okey. 19 cacing. 20 ayam. 21 batu. 22 cacing. Okey. So nanti kira-kira letak markah dalam list Telegram kelas 5D. Okey. Jadi yang tak hadir kelas ni, yang tengok rakaman ni, cek dulu jawapan. Lepas tu tengok discussion yang ni lah dalam rakaman ni. Okey, so yang ada kat sini sekarang ni, kita nak discuss soalan mana yang kamu salah. Cikgu, total soalan dia apa? 39. Okey. Total dia 39. Okey, so cikgu dapat 39 apa? 39 lah. Okey, yang tak hadir ni cikgu nak buat dalam grup waris lah. Nak tanya mana anak-anak ampa ni tak masuk kelas. Okey, soalan mana kita nak discuss? Soalan 6. 6 yang kertas 1 ni ke? Yang ni Ya, cikgu. Okey, so kita fokus kepada soalan ini. VT ialah sebuah menara pada satuan mengufuk UV sudut dongok bucu T dari titik U. Maksudnya lukisan dia akan jadi macam ni. Ya?
Dari titik U, maksudnya mata duduk dekat U dan kena ada satu garis arah mata dan memandang T. Sudutnya ialah 48 darjah. Hitung jarak dalam meter menara dari titik U. Dia nak tahu jarak kat sini. UV tu. So, kita akan guna apa? Tangent ke sin ke cos? Tangent. Yes, tangent. So, tangent 48 sama dengan tentang dia 62. Sebelah dia ialah jarak UV. So, UV ialah 62 bahagi tangent 48. Dapat tak jawapan? 62 bahagi tangent 48 dapat 55.8. Ha, dapat? Okay. Lagi? Nombor 3 cikgu. 3 page yang sama ke tak? Yes. Okay, sebelah dia ni lah kan. F dan G ialah dua titik pada lantai mengufuk. FH ialah sebatang tiang tegak. Diberi sudut tunduk G dari H. Okey, dari H. Maksudnya mata kita ni lepas perkataan dari nah, kat sini. Okey. So kalau mata kat situ, kena buat satu garis arah mata dan dia memandang G. So sini sudut dia. Itu sudut tunduk dia. Okey, 38.4. Tetapi, bukan tetapilah. Nilai 38.4 ni, dia sama dengan, dia macam sudut selang-seli. Dia sama macam kat sini juga nilai dia. Maksudnya sini 38.4, sini pun akan jadi 38.4. So kita fokuslah dekat segi 3. Kita fokus dekat segi 3 ni je lah. Sebab kita dah alih dah 38.4 tu. Sebab kita nak guna tangent sin cos. Tangent sin cos mesti dalam segitiga bersudut tegak. Ni. Jadi dia nak cari panjang FH, bolehlah kita cari kan. Guna tangent. Tangent 38.4 sama dengan FH bagi dengan 9.5. So dapatlah FH dia 7.53. Okay. Ni benda yang kamu kena tahulah. First kena tahu kat mana sudut tunduk tu sebetulnya berada. So sebetulnya dia berada dekat yang atas ni. Tapi yang atas ni dia sama nilai dengan sini, selang-seli dia. So kita boleh fokus dekat segitiga oren ni. Okay. Tutup. Tutup. Ada soalan lain lagi? Nombor 4 tu. Soalan mana? Soalan nombor? Ada lagi soalan lain? Cikgu, nombor 4. Nombor 4 page yang sama ke page yang mana? Sama. Page yang sama. Mana nombor 4 tu? Sini. Okay. QR ialah sebatang tiang tegak dengan tinggi 6 meter. So letak sini tinggi 6 meter. Pada suatu satah mengufuk PQ. Hitung sudut tunduk P dari R. Yang ni sama macam kes tadi. Dari R, maksudnya mata kita dekat R, ni aras mata, dia memandang P. So sudut tunduk duduk kat sini. Tapi sudut tunduk ni dia sama nilai dengan sini sebab dia selang-seli. Jadi kita fokus saja dekat segitiga yang ni. So dia nak tahu sudut ni lah, nak tahu sudut ni. So guna tangent. Tangent sudut P, tangent P sama dengan 6 bahagi 9. Kemudian tekan shift tangent, dapatlah jawapan 33 darjah 41 minit. Dapat tak 6 bahagi 9, shift tan. Dapat. Okay. Lagi? Soalan 2. Yang Page lagi yang sama. Page lepas tu. Page yang kedua selepas ni ya. Okay, sekejap. Nak sambung bateri, nak laptop nak habis pula lah. Okay, soalan 2 yang ni. Betul tak?
Ya cikgu. Okey, so dalam rajah berikut Fn dan E terletak pada suatu serta mengufuk. Fg ialah sebatan tiang tegak dan Fn ni panjang dia sama dengan Ni. Sudut tunduk N dari G ialah 65. Dari G maksudnya dekat G kena ada aras mata. Dia memandang N. Sini 65. Okey. Tapi kita tahu bahawa sudut selang-seli dekat N ni pun dia akan sama jadi 65. So, kita padamlah yang ni. Sebab kita nak bagi dia duduk dalam segitiga sudut tegak. Macam tu pun kita nampak. Kemudian dia kata cari sudut dongakan G dari E. Okey, dari E sekarang mata dekat E. Okey, mata dekat E. Mata dekat E, ni garis arah mata ni mengufuk, dia memandang G. Dia memandang. Dia nak sudut ni. Okey, nak sudut tu. Jadi kita cari dulu panjang Fn. Bila dapat panjang Fn nanti, kita akan dapat panjang Fi. Okey, kita cari panjang Fn dulu. Guna sudut 65 ni, segitiga FGN ni. So nak tahu Fn dia sebelah tu kan? Sebelah dengan sudut 65 guna tangent. So tangent 65 sama dengan tentang dia 7, sebelah dia Fn. So Fn kita akan dapat 7 bahagi tangent 65 ialah berapa 3.26. 3.26. So kalau Fn 3.26, Ni pun 3.26, maka total dekat bawah tu ialah 6.52. So ni 6.52. Okay, sekarang kita boleh carilah sudut E. Sebab sudut E tu dia sudut yang besar macam ni kan. Sini G, sini F, sini E. Okay, sini 6.52, sini 7. So boleh tahu kat sini guna tangent juga. So tangent E sama dengan 7 bahagi 6.5. Dapatlah jawapan dia 47 darjah. Okay. Lagi? Nombor 4 tu. Page yang sama Okay, rajah di bawah menunjukkan kedudukan seorang tukang cuci DP di sebuah bangunan. X dan Y adalah 2 titik pada tanah mengufuk. Hitung sudut tunduk Y dari P. Dari P. Maksudnya dari P ni aras mata tunduk tengok Y. Dia nak tahu sudut ni. Itulah theta. Nak tahu sudut ni. Sudut ni dia selang-seli dengan sini. Nilai dia sama. So kita fokus dekat situ je lah. Kita padam yang kat luar ni. Jadi boleh cari tak sudut tunduk dia? Boleh cari tak? Boleh. Guna tangent Tangent theta sama dengan 30 bahagi 50. So theta ialah dapatlah 30 darjah 58 minit. Kebanyakan yang kamu tanya ni cikgu perasan yang jenis melibatkan hak sudut selang-seli ya. Ya cikgu. Lagi? Nombor 5 Faris kata. Nombor 5 page yang sama ke Faris? Ya, okey. Yang ni lah bawah ni. Rajah di bawah menunjukkan seorang lelaki berada di balkoni kat sini. Sudut tunduk batu dari mata lelaki. So, dari mata dia sini tunduk memandang batu. Sinilah 42 darjah. Okey. Diberi aras matanya adalah 32 meter dari tanah mengufuk. Sini 32 jarak mata dia dengan tanah mengufuk. Hitung nilai X. Okey. Yang ni pun sudut selang-seli. Maksudnya kalau sini 42.
Jadi cikgu suka nak padang waktu nak kat luar ni, kita tak guna. Nampak tak? Guna segitiga ni untuk cari X. So dia jadi tangent 42 tentang bagi dengan sebelah. So dapatlah X ialah 35.54. Lagi? Nombor 6 cikgu. Nombor 6 bawah dia. Ya. Okey, so cerita dia ni. Seorang budak perempuan di dalam sebuah bas. Bas itu bergerak dari titik X ke titik Y. Sudut tunduk titik T dari arah sematanya apabila dia berada di titik X dan Y masing-masing adalah 5 dan 10. Okey, dia berada di titik X, sudutnya 5. Dia pandang T. Jadi, mata duduk dekat X. Okay, mata ni duduk dekat, mata duduk dekat X. So, arah semata dia straight lah. Kan? Dia memandang T. So, sini yang 5 darjah. Okay, situ yang 5 darjah. Oh, tak nampak. Sini 5 darjah. Okay. Yang kedua ialah dia duduk di Y, pandang T 10 darjah. Okay, cikgu guna pen lain, kadar lain supaya nampak perbezaan. Okay. Dekat Y ni pun arah semata macam tu. Dia memandang T. So kat sini dia ialah 10 darjah. Okay. Cikgu nak guna sudut selang-seli sebab nak bina segitiga kat sini. Maksudnya sini akan jadi 10 darjah. Okay. Cikgu lukis kat sini supaya tak mudah nampak. Sini 10 darjah. Sini ialah T, sini ialah Y. Okey, untuk yang 5 darjah, dia akan jadi selang-seli juga. Dia akan jadi 5 darjah tu kat sini. Jadi, maksudnya ada satu garisan ni, cikgu sambung di sini X. Selang-seli dia akan jadi 5 darjah di sini 5 darjah. Okey. Faham tak? Nilai-nilai yang cikgu letak sekarang ni. Faham. Faham. Okay, now kita nak cari jarak dalam meter XY. Okay, nak cari jarak XY. Ada maklumat dibagi. 3.5 meter jarak mengufuk. 3.5 meter, yang ni 3.5 meter. Okay. So, cara dia ni, cikgu nak cari panjang TX guna yang biru ni. Tolak dengan panjang TY yang oren tu. Tolak dengan TY ni. Kita akan dapatlah jawapan kita. XY tu. Kita akan dapat sini. Okay, so tengok yang biru, buat yang biru dulu. Kita akan guna tangent. So yang biru, tangent 5 tentang dia 3.5 bahagi dengan sebelah dia TX. So TX dapat 3.5 bahagi tangent 5 dapat 40. Okay. Yang oren, tangent juga, tangent 10. Sama dengan tentang dia sama 3.5, cuma sebelah dia ialah TY. So TY 3.5 bahagi tangent 10 ialah 19.849. Okay. So TX 40, TY ni 19.849. Yang satu lagi tu TX ialah 40. So jawapan dia macam mana nak buat? Tolak. Ya, 40 tolak 19.849. Yang ni cikgu kita akan dapat 20.15. Tapi tengok kat jawapan dekat-dekat perpuluhan dia ialah 20.16. Adalah tu mungkin dia ambil perpuluhan lebih. Kita ambil, sebab cikgu ni ambil 3 perpuluhan kan. Mungkin dia ambil lebih. So beza satu tu kira lebih kurang lah. Dia punya approximation. So A. Jawapan dia.
Ada lagi? Soalan 1 page 4. Soalan 1 page 4. Page 4 ni page yang last ke? Tak. Page 4 yang ni. Yang ni satu ni betul tak? Ya cikgu. Okey. Dalam rajah berikut, X dan Y ialah dua titik pada suatu sata mengufuk. X dan Y masing-masing mewakili seorang budak dan sebuah layang-layang. Panjang tali XW ialah 20. Ini 20. Sudut dongak W dari X. So sini mata duduk kat X. So ni aras mata, ni sudut dongak dia. Dia akan jadi 62 darjah sini. Soalan tanya tinggi YW. Okey. Jadi sudut 62 ni kita ada hipotenus 20 dan kita nak tahu bertentangan. So antara sin cos tan, yang mana ada formula bertentangan dengan hipotenus? Sin. Yes. So kita guna sin. Sin 62 sama dengan formula sin lah tentang. Tentang tu WY yang kita nak cari. Bagi hipotenus dia 20. Darab dapat jawapan. Lagi? Soalan 4 cikgu. Sebelah ni Ya. Okey. Dalam rajah berikut, E, F dan G lah 3 titik pada lantai mengufuk. FH adalah sebatan tiang tegak sudut dongak H dari E. So dari E kat sini, sudut dongak di sini 48. Hitung sudut tunduk G dari H. So dari H ni, aras mata dari H, G, saya ingat pula. Okay, G, dia nak tahu sudut inilah. Adalah theta. So selang-seli maksudnya sudut tu di sini, theta. Dia nak tahu sudut tu. So kat ni cikgu padam. Okey. Nak tahu sudut theta ni, nak tahu sudut, kita kena cukup formula dia kan. Kalau kita guna sin, kena ada nilai tentang dengan hipotenusnya. Kalau guna cos, kena ada nilai sebelah dan hipotenusnya. Dan sama juga dengan tangent. Now kita nak cari sudut kat sini, kita ada sebelah dia 13, tapi satu sisi lagi kita tak ada nilai dia. Kita tak ada hipotenus dia, kita tak ada bertentangan dengan dia. Okey, cuba tengok nilai yang dia bagi ni. 48 dengan 9 ni, dia bukan bagi saja-saja ni. Jadi nilai 48 darjah dengan sebelah dia 9 meter sebenarnya membantu kita untuk mencari apa? HF. Yes, HF. So, tangent kan? Cari dulu HF tu. Tangent 48 sama dengan tentang dia HF bahagi dengan 9. So, yang ni kamu akan dapat HF kamu ialah 10. So, dapatlah tentang 10. Now complete lah. Kita ada tentang 10, kita ada sebelah 13. So nak guna formula apa nak cari sudut? Tan. Okay, tentang dia, tangent theta sama dengan tentang 10 bahagi sebelah. So pindah-pindah dapatlah theta kita 37 darjah 34 minit. Okay, C lah lebih kurang. Beza 1 minit. Okay. 5 pula cikgu. Okay, yang bawah ni. PM dan QN ialah dua batang tiang tegak pada satu sata mengufuk. Hitung sudut tunduk N dari M. So dari M ni, ni. Dia nak tahu sudut ni, theta ni. Okay, cikgu nak buat selang-seli dengan theta tu. Maksudnya, buatlah tu garis kat sini. Kena buat zigzag kan, selang-seli zigzag. Maksudnya theta tu dia nak tahu sudut di sini. Okay, so cikgu padam yang ni. So fokus dekat gambar tu cari theta. Okey. Theta kena ada dua sisi kan. Kena ada dua sisi yang kita tahu nilai. Untuk kita guna formula sama ada sin cos tan. Kita ada 8.5 ni. Tengok PQ ni dia sama ni selari ni. So sini pun 8.5. Sini berapa ni sini? Tentang dengan theta tu. Nampak tak berapa situ?
9 ni MP tau. MP 9, NQ 4. 5. Ya. Ini akan jadi 5 ya. 9 tolak 4. So boleh cari lagi sudut dia? Boleh lah kan? Tangent. Tangent theta sama dengan tentang bahagi sebelah. Dapatlah theta 30.47 darjah. Soalan 8 page 5. 8 page 5. Okey yang ni Dalam belajar berikut, U dan V adalah dua titik pada suatu satuan mengufuk. UT ialah satu blok konkrit, tinggi dia 2 meter. Diberi sudut dongak bucu R dari titik V. Okay, dari titik V ni, pandang R, sini 28 darjah. Hitung tinggi dalam meter TR. Oh, dia nak tinggi ni sahaja. X. Nak tahu yang tu. So, sudut 28, sebelah ada 16, kita boleh cari tak tentang dia RU ni? Boleh lah kan? Kita akan cari panjang RU. Kemudian nak tahu X, panjang RU tu tolak 2. Dapat X. Okay, so cari panjang RU dulu. Tangent 28 sama dengan tentang dia RU bahagi sebelah dia 16. Yang ni akan dapat berapa? 8.507. Inilah panjang RU. So nak tahu X, 8.507 tolak 2. Dapatlah 6.51. Soalan 12 cikgu. Okey, soalan 12. Dalam meraja berikut, PQ dan MN adalah dua buah bangunan yang terletak pada tanah mengufuk. Sudut tunduk bucu P dari bucu M. Dari M, kena ada aras mata, memandang si P, dia tunduk, dia 22 darjah. So, kalau selang-seling, sini yang 22 darjah. Okey, padam yang tak berkenaan, yang tak mau guna. Okey, ini gambar dia. Hitung tinggi dalam meter bangunan MN. Oh, dia nak tahu total ni. Okey, so yang ni sebelah dengan sudut 22 kita ada 120. Oh, dia separuh je tu, Cap. Lukisan tak pernah tepat. Dia setakat tu je. Kan? Di sini 120 meter. So, kita akan cari apa dulu? Untuk X ni kita dah ada 30 dekat PQ. Kita dah tahu 30, kita nak cari tinggi ni dah lagi kan? So nanti bila kita dapat tinggi ni, kita tambahlah dengan 30, dapatlah tinggi bangunan MN. Jadi tangent 22 sama dengan, aku tak nak buat X kat situ. Sebab kita nak guna dalam equation kita nak letak X kat sini lah. So, tentang bahagi sebelah. So, X ialah berapa ni? Tangent 22 darab berapa? 48.48. 48.48. Okay, so X ialah 48.48. So, nak tahu tinggi bangunan tu, tambah dengan 30. Dapat berapa? 785. Okay. Alright. Soalan 13 pula cikgu. Soalan 13 page 6 kan? Ya cikgu. Okay, UR dan QV letak pada tanah mengufuk. Sudut tunduk bucu U dari bucu V. Okay. Dari bucu V memandang U. Sini ialah sudut yang dia nak. Ini sudut yang dia nak. Tanda theta. So selari dengan dia, buat zigzag. Sini theta.
Adam. Okay, tengok yang tu, fokus yang ni. Nak tahu sudut tunduk ni. Okey, kita ada sebelah sudut ni 350, dia selari dengan RQ. Okey, ni berapa tinggi ni? 30.6. Okey, 30.6 sebab 51.4 ni, 51.4 ni tolak 20.8 dapat value ni 30.6. So carilah guna tangent. Tangent theta sama dengan 30.6 bagi 350 dapatlah theta 5 darjah. 5 darjah 00 minit. Okey. 18 pula cikgu. Okey. So kita ada E, F dan G pada suatu sataman ufuk. GH ialah sebuah kondominium. Sudut dongak H dari E. Okay, dari E pandang H dia ialah 32.5 darjah. 32.5 darjah. Hitung sudut tunduk F dari H. Hitung sudut tunduk F dari H maksudnya, okay, ibaratnya macam dia kita guna sudut selang-seli juga. Tapi nak tunjuk kamu FGH ni dia sengit kan. Kalau cikgu nak suruh dia menghadap macam ni lebih kurang. Sini F, sini G, sini H. So sudut dongakkan H, sudut tunduk F dari H. So dari H sebenarnya kat sini. Ini sudut dia sebenarnya. Betul. Tapi kalau selang-seli, sudut tu akan duduk kat sini. Jadi kita akan abaikan yang ni. Kita fokus dekat ni. Maksudnya sudut yang kita nak cari sebenarnya duduk dekat F. Jadi maksudnya kat sini. Ni sudut yang kita nak cari. Okey. Jadi sudut yang kita nak cari ni kita ada nilai sebelah dia 120. Tapi kita tak ada nilai tentang dia. HG. Boleh cari tak HG? Boleh. Boleh. Kita akan guna sudut 32.5 dengan 80 ni. Guna tangent. So tangent 32.5 sama dengan tentang HG bagi sebelah dia 80. So HG akan dapat berapa? 50.97. Okay. So dah dapat 50.97. Now bolehlah cari theta guna tangent. So tangent theta sama dengan 50.97 bahagi 120. Dapatlah theta kita 23.01 darjah. Soalan 16 pula. Soalan 16 ini Ya. Okey. Diberi XZY 90 darjah. Mana XZY? Okey, yang ni 90 darjah. Okay, ada sebab ni. Kenapa dia beritahu tu 90 darjah? Dan sudut dongakkan bucu V dari X ialah 12.5. So sini 12.5 darjah. Kan? Sudut kan? Hitung tinggi dalam meter ZV. Okey. Bayangkan kan, kamu dekat X. Okay. Kamu memandang V. V ni apa ni panggil? Sebaris dengan Z. Okey. So 12.5 kamu ni kat sini ke? Atau kat sini? Cikgu nak tanya. 12.5 kamu dekat yang pertama ke dekat yang kedua? Sama kot. Sama. Bayangkan kamu dekat X. Kalau kita kata bahawa sudut tu dekat situ, maksudnya kamu menghadap Y. Kalau kamu menghadap Y, kamu nampak tak puncak V ni? Tak. Tak kan? So 12.5 tu sebenarnya ialah di sini. Cuba bayangkan, kamu duduk dekat X, kamu menghadap Z baru kamu akan dongak tengok V. Okay.
So, kita sekarang ni nak mencari, okay, fokus dekat segitiga V, X, Z ni. Kita ada sudut 12.5. Kita nak cari ZV. So, kita sekarang ni nak kena cari salah satu sisi lagi. Sama ada VX ataupun ZX. Okey. Nampak tak dia beritahu 90 darjah ni? Sini 90 darjah. Hipotenus 26. Sebelah ni 10. Maksudnya, kita cari nilai apa? Kita boleh cari nilai apa? ZX. Yes, kita boleh cari ZX guna teorem Pythagoras. So, ZX ialah 26 kuasa 2 hipotenus tolak 10 kuasa 2 square root. Berapa ZX kita akan dapat? 24. 24. So, complete lah kita boleh cari tinggi VZ guna tangent. So, tangent 12.5 sama dengan VZ bahagi 24. So, dapatlah VZ ialah 5.32. Okay. Soalan kebat 21. Okay, soalan kebat 21. Rajah berikut menunjukkan 3 titik P, Q dan R pada lantai mengufuk. QT ialah tiang bendera tegak. Sudut dengan T dari P. Dari P dia pandang T ni 28.5. Okay, so tricky kat sini ni. 28.5 ni dekat yang pertama ke dekat yang kedua ni? Yang kedua. Yang kedua. Padahal tu gambar rajah tu dia boleh buat kita confuse tapi kita kena pandai tengok ni. Okey, ni lah 28.5. Hitung sudut dongakkan T dari R. Oh. T dari R maksudnya dia nak tahu sudut semua ni Sebab T ni dia dengan Q. So R nak tahu sudut dongak T dari R kena ngadap Q dan baru dipandang ke atas nampak T. Okey. Jadi 28.5 ni dengan 16 ni sebenarnya dia membantu kita untuk cari panjang apa? TQ. Yes, TQ. So, buat tangent lah kan? Tangent 28.5 sama dengan tentang kita TQ sebelah kita 16. So, TQ kat sini kita akan dapat 8.687. Okay. Bila dah dapat 8.687, QR ni, TQ dah ada dah. TQ tahu dah 8.687. Nak cari satu sisi lagi. Baru boleh cari sudut dia. Sisi mana yang kita boleh cari? TR ke QR? TR ke QR? QR. Yes, QR. Guna teorem Pythagoras. Sebab nampak dah ni sudut 90. So QR hipotenus 34 kuasa 2 tolak 16 kuasa 2. QR kita akan dapat 30. Okay, sini 30. Okay, now kita boleh cari sudut dongak T dari R guna tangent kan tentang bahagi sebelah. So tangent sudut tu duduk di R, cikgu letak tu tangent R lah. Tangent R sama dengan tentang dia 8.687 bahagi 30. Betul tak? Betul kan? So R dapat 16 darjah 9 minit. Kita 8.687 bahagi 30 shift dan tekan minit. Betul lah. Okay. Soalan last pula cikgu. Soalan last soalan 22. Okay, sekejap
Okey, soalan 22. Rajab berikut menunjukkan dua buah kereta P dan Q pada lantai mengufuk. Seorang penghuni rumah pangsa sedang berdiri di balkoni di T. Sudut tunduk kereta P dan Q masing-masing ialah 35 dan 55. Okey. Dia duduk di T, mata dekat T ke. So kita dah ada garisan aras mata kat sini. Pertama sekali dia memandang P, sudutnya 35. So kat sini sudut dia. Okey, sebenarnya 35 ni dia sama juga dengan sudut di sini. Kan? Okey, so cikgu nak guna yang tu, cikgu tak mau guna yang ni. Kemudian untuk Q55. Okey. 55 kat sini. Dan dia selang-seli dengan sini. Okey? CZ nampak ah? So tak mau guna yang tu. Okey, apa sekarang ni dia tanya ni? Hitung jarak dalam meter antara dua buah kereta itu. So nak cari jarak ni, Q dengan P ni. Nak tahu jarak Q dengan P antara dua buah kereta. Okey, mula-mula kita akan cari tinggi ni. Tinggi bangunan tempat si seorang penghuni rumah pangsa ni duduk. Okey, jadi kita akan guna segitiga yang besar ni. Iaitu P kat sini. Sebab apa guna P? Sebab 80 meter tu ialah jarak sini ke P. Dan kita akan guna 35 darjah. Kita nak tahu tinggi bangunan. So, kita akan guna tangent ni. Tangent 35 sama dengan tentang bahagi sebelah. So, dapatlah 56.02. Okay, now sini 56.02. Kita nak cari jarak QP kan? Maksudnya kita kena cari jarak antara hujung ni dengan Q ni. Bila dah dapat jarak hujung ni dengan Q, kita tolak dengan 80, barulah kita dapat QP. So maksudnya fokus dekat segitiga 55 darjah ni pula. Okay. Sini 55 darjah. Panjang ni, tinggi ni kita dah 56.02. So kita boleh cari dia punya sebelah. So guna tangent juga. Tangent 55 sama dengan setentang dia bahagi sebelah dia. Katalah sebelahnya Y. So Y kita akan dapat 39.23. Okay, so balik kepada gambar asal. Sini ialah 39.23. So nak cari QP, jarak antara dua buah kereta tu ialah 80 tolak 39.23. Dapatlah jarak QP iaitu 40.8. Okay. Ada masalah ke? Nanti cikgu